Bismillah, walhamdulillah, hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita akan membincangkan peringkat-peringkat nuzul Al-Quran. Bagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini bahawa Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz, ke Baitul Izzah, ke Sama'ud Dunya, kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril secara beransur-ansur. Jadi kita akan tengok yang ini lebih jelas, lebih terperinci lah dengan dalil-dalilnya. Okey. Yang pertama, peringkat pertama, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah SWT, iaitu kalam Allah SWT dan diturunkan ke Lauh Mahfuz. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Artinya, bahkan Al-Quran itulah yang tertinggi kemuliaannya, yang terpelihara sebaik-baiknya dalam Lauh Mahfuz. Okay, ini peringkat yang pertama lah. Daripada Allah SWT ke Lauh Mahfuz. Cuma kita tak tahu di mana Lauh Mahfuz. Orang banyak ulama tafsiran ulama. Namun kita secara manusia yang terbatas panca inderanya, kita tak dapat mengetahui di manakah Lauh Mahfuz, bentuk di mana, berapa tinggikah daripada kita, berapa jauhkah daripada langit. Wallahu a'lam. Yang pasti kita memahami bahawa dia satu tempat yang menjadi peliharaan, penjagaan Al-Quran itu sendiri. Okey, itu yang pertama lah. Ini dalil dia. Yang kedua, kita nak faham pula daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey. Penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi, ulama katakan Baitul Izzah tu di langit dunia. Jadi kita nak faham langit dunia tu, Sama'ud Dunya tu di mana? Adakah langit pertama kita ni? Adakah langit kedua? Langit ketiga? Keempat? Wallahu a'lam. Kan? Walaupun banyak tafsiran ulama. Tafsiran ulama ni pelbagai. Tapi kita katakan sekadar cukup kita katakan Sama'ud Dunya. Kita kata gitulah. Langit dunia ataupun langit yang dekat kita boleh katakan bumi lah. Boleh katakan bumi. Boleh katakan bumi pun boleh. Nak kata ni pun boleh sebab sama dunia kita panggil langit yang dekat. Okey, kita boleh kata bumi lah. Adapun langit yang pertama kita nampak tu wallahu alam. Kemudian peringkat ni masih secara sekaligus. Sebab tu Allah sebut inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kita telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita baca sebelum ini, Allah menjelaskan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada malam Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Jadi kita fahamlah Lailatul Qadar ni bila berlaku? Semestinya pada bulan Ramadan. Okey, itu yang pertama. Lalu Allah menjelaskan ni, inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat, penuh keberkatan, penuh keagungan. Seperti yang kita tahu, malam yang berkat itu tidak lain tidak bukan ialah malam Al-Qadar. Kena sebaik alfi syahrin, lebih baik khairun min alfi syahrin, lebih baik pada 1000 bulan. Itu maknanya pelbagai, kita dapat nikmat-nikmat yang pelbagai sekiranya kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Namun juga kita nak bahaskan di sini adalah Al-Quran itu sendiri. Diturunkan pada malam Al-Qadar, diturunkan pada malam yang berkat, di bulan Ramadan. Ini juga dimaknai sebagai sekaligus. Peringkat kedua. Jelas, ha? Okey. Seterusnya kita nak tengok kat sini. Iaitu peringkat yang ketiga. Ini yang supaya kita nampak. Kerana ramai orang menyangkakan bahawa bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh menerima Al-Quran. Ini mulailah gerakan-gerakan orientalis dan sebagainya cuba hendak meragui, memberi keraguan kepada umat Islam dalam keadaan-keadaan ini dengan dalil-dalilnya. Namun demikian, sekiranya kita faham Al-Quran itu sendiri, kita baca tafsiran-tafsiran ulama, jika kita meliti daripada perkataan kalimat yang diungkapkan, kita sudah jelas bahawa semua itu ternyata Al-Quran itu dengan dua cara. Bagaimana yang disebutkan anzalna daripada kataan anzala sebagaimana ada jelaskan. Okey.
Yang kedua di sini perkataan tanzil. Dari perkataan nazzala, tanzil. Okey. Perkataan yang sama tetapi ada sedikit perbezaan. Maka peringkat ketiga ini, Al-Quran daripada Izzah di langit dunia tadi ke dalam dada Rasulullah SAW. Okey, ini kita dah faham tadi. Cuma di sini peringkat ni secara beransur-ansur selama 23 tahun. Ini yang disebutkan Ibn Abbas dan para sahabat yang lain bahawa 10 tahun Nabi berada di Mekah, 13 tahun Nabi berada di Mekah, 10 tahun di Madinah. Masa itulah Nabi menerima wahyu. Okey. Antara dalil yang menyokong pendapat ini saya bacakan satulah. Kita akan bawa dengan dalil yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Artinya dan Al-Quran itu kami bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lembut dan tenang, muqsin tadi. Dan kami turunkannya tu adalah Al-Quran beransur-ansur. Jadi kita nampaklah litaqra'ahu, iaitu digunakan fi'il mudhari' di situ menjelaskan bahawa baca itu berterusan, bukan satu kali baca tapi baca dengan sentiasa. Ada baca hari ni, ada diturunkan pada hari ni, diturunkan akan datang, ada berzaman, berperingkat-peringkat. Dia sebagai dalam bahasa Arab panggil at-tadarrush. At-tadarrush ataupun istilah lain munajjaman. Satu lagi mim, nun, jim, munajjaman. Kalau di sini dia panggil jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah. Jadi kita tengok kat sini. Dan ayat lain kita tengok Allah sebut dalam banyak ayat lain. Allah kata kita tengok di sini ayat yang paling penting lah. Antara yang paling penting Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Qul in a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa du'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu tentang keraguan tentang Al-Quran itu, kalau kamu boleh turun Al-Quran itu sekaligus, misalnya kata, bawalah Al-Quran yang ada 114 surah, ada 6,200 ayat lebih kurang, bawalah. Kalau boleh buat, mampu, bawa. Dekat Allah cabar. Allah suruh Nabi cabar orang Arab di sana dulu, yang paling arif bahasa Arab, yang paling pakar bahasa Arab. Bahasa mereka cukup indah. Sehingga kini kalau orang Arab jahiliah tu, dia punya bahasa menjadi syawahid, menjadi dalil, sandaran. Tengok Al-Quran macam mana? Tu tengok ke situ. Al-Quran dan syair tu taklah setara dengan Al-Quran, tetapi peringkat tu hampir dekat. Jadi kita nampak kat situlah bahawa kita tengok kalau hamba ni bawalah. Dan ini kita nampak yang jelas lah. Banyak Al-Quran yang lain. Allah kata lagi, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzilin bilisanin arabiyyin mubin. Surah Syuara, Allah kata Al-Quran tu diturunkan, Allah guna tanzilu rabbil alamin. Perkataan tanzil lagi. Dia guna perkataan, tuan-tuan boleh tengok surah Syuara guna perkataan tanzil. Tanzil rabbil alamin, iaitu malaikat Jibril dia turun secara ansur-ansur bawa Al-Quran itu ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang sama juga guna perkataan tanzil. Maka demikian itu kita nampak Al-Quran itu diturunkan dengan dua cara beransur-ansur. Dan yang pertama satu sekaligus, yang kedua beransur-ansur, itu cara penurunan. Dan peringkat pula ada 3 peringkat daripada Baitul Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 peringkat yang dibahaskan, yang diketengahkan oleh para ulama kita. Para ulama kita melihat bahawa Al-Quran itu diturunkan dengan caranya yang tersendiri.
Kadang-kadang kita pun tak boleh nak mengerti di manakah apa semua. Namun kita tak dapat pasti. Cuma kita yang boleh mengkaji, bila Al-Quran itu diturunkan secara beransur, kita boleh kaji. Bila Al-Quran itu diturunkan Madinah ke, Mekah ke, Perang Badar ke, Perang Uhud ke, kerana Nabi sampaikan kepada sahabat. Itu jelas. Tapi Lauh Mahfuz, Baitul Izzah, sama dunia, Wallahualam, terserahkan kepada Allah SWT. Dan sebagai kesimpulannya, kesimpulan yang diterangkan di sini, para pelajar dan hadirin, bagaimana kita nak melihat kepentingan Al-Quran diturunkan. Banyak hikmah dia. Para sahabat menghafal Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan secara peringkat supaya Nabi boleh turun, mengajarkan pada sahabat-sahabat dan sebagainya. Antara yang buktikan Al-Quran itu bukan diturunkan daripada Nabi SAW, bukan kalam Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW, hukumnya mudah difahami. Kalau kita turun sikit-sikit, kita mudah ikut. Jadi banyaklah hikmah yang kita boleh kaji, banyak hikmah yang kita boleh faham di sebalik penurunan Al-Quran, jumlatan wahidah dan juga tadarruj. Wallahu alam. Demikianlah, inilah sedikit penerangan tentang nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Mudah-mudahan kita lebih yakin dan lebih meyakini wahyu kita, iaitu Al-Quran. Kerana Al-Quran itu kalam Allah Azza wa Jal, dan kita kena sentiasa melazimi membacanya. Tidak membacalah sekali sehari pun memadai, dan sentiasalah fasakkan dalam hati kita bahawa Al-Quran ini bukan kalam Nabi, tetapi kalam Allah Azza wa Jal. Wallahu alam.